Bismillah, bismillah. InsyaAllah kita akan kongsi beberapa soalan berkaitan dengan makhluk halus. Tes 1, 2, 3. Oh, jaga tepung. Suara clear tak suara? Khairul Nizam masih menunggu. Khairul Nizam ni Ustaz Khairul Nizam. Suara clear tak suara? Dengar suara clear tak? Ustaz kita dengar tepuk tangan tak? Jawi clear Ustaz Hafiz. Allah. InsyaAllah 5 minit lagi kita start. Assalamualaikum Ustaz. Lambai tangan sikit. Allah, Muhammad Assalamualaikum Muhammad Selamat pengantin baru. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa astaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa khasara. Mudah-mudahan ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat di dalam keadaan yang baik senantiasa, di dalam jagaan Allah, di bawah rahmat Allah 24 jam dalam kehidupan kita, semuanya kerana Allah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, saya start dululah. Dan nanti yang dah masuk ni tertunggu-tunggu pula kan. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau ada soalan lagi tuan-tuan boleh komen dan insya-Allah saya akan jawab. Saya tahu saya akan jawab berdasarkan di dalam kitab ataupun berdasarkan apa yang guru ajar. Soalan yang saya tak tahu saya akan postpone lah pada minggu-minggu yang akan datang.
Jadi pada hari yang mulia ni kita nak tengok beberapa persoalan berkaitan dengan makhluk halus. Dan pada minggu yang sudah kita nak buat live bicara tentang beberapa soalan makhluk halus juga. Tasik juga clear Ustaz Hafiz. Terima kasih Abang Azri Ibn Ali. Beberapa hari yang lepas kita nak bicarakan tentang persoalan makhluk halus, tapi pada malam tu live kita tergendala. Jadi tak apalah, saya bawa pada malam ni. Dan insya-Allah ada banyak tuan-tuan persoalan makhluk halus ni. Kadang-kadang tuan-tuan tak payah tanya pun, nanti saya akan jawab soalan yang tertanya-tanya. Tapi kena tunggu giliran lah kan. Sebab soalan dia banyak. Soalan dia beratus-ratus soalan. Jadi nak tunggu giliran soalan yang terpahat dalam hati tuan-tuan tu mungkin lambat lagi. Jadi boleh tanya. InsyaAllah saya akan jawab insyaAllah. Jadi sebelum kita masuk kepada soalan, bolehkah makhluk halus ni dia bawa penyakit kepada kita? Saya nak cerita satu cerita yang pendek. Yang mana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ipuh Perak clear Ustaz. Terima kasih Ustaz Syahir. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat yang tuan-tuan sendiri pun akan kenal. Sahabat ni masyhur, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu. Dia sangat-sangat masyhur. Satu hari Nabi berjumpa dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah ni masa tu dia bujang. Nabi kata, "Wahai Abu Hurairah," Nabi kata, "aku nak bagi hang satu kerja, boleh tak?" Nak bagi pekerjaan lah, peluang pekerjaan zaman Nabi ni. Maka kata Abu Hurairah, "Arahan daripada pesuruh Allah, maka aku akan terima. Segala kerja yang hang bagi ni aku akan terima." Ini hadis yang sahih tuan-tuan. Kemudian Nabi kata, "Aku nak bagi satu kerja yang mana hang ni jadi guard." Bahasa kita guard lah tuan-tuan, bahasa kita. Iaitu pengawal, menjaga satu tempat yang diberi nama gudang. Tuan-tuan pun masyhur dah cerita ni. Kan yang tak tahu insya-Allah dia baru dengar. Yang dah tahu ni anggap sebagai pengulangan saja. Saya kita masuk, saya mukadimah saat 10 minit. Jadi Abu Hurairah ni dia pun apabila dilantik, Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum, alhamdulillah. Apabila dilantik sebagai seorang pengawal menjaga sebuah gudang, yang mana gudang tu adalah gudang yang menjaga barang-barang Baitul Mal. Barang-barang orang yang infak, harta-harta ataupun makanan-makanan, dan dikumpulkan dalam dewan tu, dalam satu gudang tu, maka diagihkan kepada orang-orang susah. Maka Abu Hurairah pun mula kerja. Kan, mula kerja paskat lah, paskat 7.30 ataupun paskat 8 balik pukul 5. Contoh tu cerita kita kan. Maka Abu Hurairah ni dia masuk office. Dia masuk office, dia pun buat kerja, buatlah kira-kira barang apa yang buat keluar kan. Barang apa yang masih ada, barang apa yang dah rosak, barang stok baru sampai dan sebagainya. Tiba-tiba Abu Hurairah ni dia dengar ada bunyi tapak kaki. Ini cerita, tuan-tuan, cerita dalam hadis. Kita boleh ambil pengajaran. Dengar ada tapak kaki yang sedang berjalan di dalam gudang tersebut. Maka Abu Hurairah ni dia cari tapak kaki mana yang dengar ni, di mana kan bunyi macam barang-barang orang duk roseh. Maka Abu Hurairah ni dia pusing. Dia nampak ada seorang orang kerdil, orang kecil, tuan-tuan. Orang kecil ni, bukanlah kecil ni, saya nak abang kata kecil kan. Tak tahulah, mungkin kecil ni tak tahu, tapi dicerita dalam hadis tu orang kerdil, orang yang kecil. Dia sedang mencuri barang di dalam gudang. Dia curi berah-berah dan sebagainya. Maka Abu Hurairah ni tangkap dia. Abu Hurairah tangkap dia ni. Abu Hurairah, hang ni siapa dia kan? Hang masuk ni hang tak bagi salah. Hang masuk ni hang tak minta izin. Barang-barang ni kena minta izin. Kalau hang tak boleh makan, hang bagi tahu, aku boleh bagi makan, tapi tak boleh mencuri. Dia kata kat Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah," dia kata, "tolonglah," dia kata. Kan, aku ni lapar, dia kata kan. Aku tak makan, anak bini aku tak makan. Dia kata, mak mentua aku, mak menakan aku, kak ipar aku, segala sepupu, sepapak, tok nenek, semua dia kata duk lapar di rumah, dia kata. Jadi aku terpaksa kena main curi, dia kata. Kan, maka Abu Hurairah kata, tak boleh, dia kata. Curi, kalau kata curi tetap curi, salah tetap salah, aku kena bawa hang pergi jumpa dengan Nabi. Jadi orang kerdil tadi ni yang mencuri ni, dia duk minta Melayu lah. Dia kata, tolonglah, dia kata, tolonglah, dia kata, aku janji, dia kata, aku janji aku tak akan curi lagi, dia kata, tapi tolonglah kali ni hang lepaskan aku, dia kata. Firman tanpa clear. Terima kasih. Dia kata, tolong lepaskan aku, dia kata. Maka Abu Hurairah ni kesian. Cikgu Arif Aziz, selamat datang. Abu Hurairah ni dia kesian, maka dia lepas. Orang kerdil yang mencuri ni dia lepas balik rumah.
Bila dia lepas ni, Abu Hurairah pun tak apalah. Malam tu terserempak dengan Nabi. Nabi tanya, wahai Abu Hurairah, ada masalah apa-apakah? Kan, yang berlaku di gudang. Tu tanya Rasulullah kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah kata, tadi ada orang masuk mencuri tadi kan. Aku kesian kat dia, aku lepas lah. Tapi dia janji dah dengan aku. Dia kata dia tidak akan mencuri lagi. Apa kata Rasulullah? Nanti hang tak percaya, mesti dia akan main lagi. Pi hari yang kedua pula, benda yang sama berlaku. Abu Hurairah jumpa orang yang sama, orang Kediri tadi mencuri juga barang dalam gudang tu. Maka ditangkap Abu Hurairah. Abu Hurairah tanya, soal jawab, hang ni macam ni tak boleh, aku kena bawa juga kepada Nabi. Maka dia kata, tolonglah, dia kata lepaskan aku. Dia kata, aku janji, hari tu kemarin aku janji ni, aku dah tipu, dia kata kan. Sebab tu tuan-tuan, kita bila berjanji dengan orang, kita kena tepati. Kita akan kita tepatilah sedaya yang mungkin kan. Tu sifat-sifat dia tu. Jadi tangkap kali yang kedua, dia janji juga. Dia kata, aku tak akan masuk juga kali yang ketiga. Dia kata, tolong lepaskan aku. Duk buat merayu ni tuan-tuan, duk merayu, duk teriak ni, orang Kerdil yang mencuri tadi ni. Maka Abu Hurairah kata, tak apalah, ini kali kedua. Dia kata, kalau kali ketiga aku nampak hang masuk dalam gudang, aku tak cakap banyak, aku bawa hang pergi jumpa dengan Nabi. Ni kali pertama dah warning dah tuan-tuan, kali kedua dah warning dah. Kan? Kalau kita tuan-tuan, habislah kalau kita kan, hilang sahabat kita, dia kita pukul sekali kan. Contohlah. Maka lepas, Abu Hurairah lepas orang Kediri yang mencuri tadi dalam gudang Baitul Mal. Kemudian mai hari yang ketiga, tengah Abu Hurairah duk buat kerja ni, duk dengar bunyi apa. Kalau orang utara dia panggil duk rosek lah kan, duk bunyi macam-macam ni. Maka Abu Hurairah pun cari-cari, rupanya orang yang sama juga, yang masuk dalam gudang duk tengah mencuri juga. Maka Abu Hurairah kata, aku nak tangkap hang kali ni, tak mau cakap banyak dah. Jadilah apa pun, aku akan bawa hang pergi jumpa dengan Nabi. Pasal hang masuk, hang mencuri. Tu zaman Nabi tuan-tuan. Zaman Nabi bila ada apa-apa masalah, bila ada apa-apa selisih faham, bila ada benda-benda yang tak clear, maka Nabi sebagai rujukan yang ditanya. Pada zaman kita, Nabi dah tak ada tuan-tuan. Maka bila kita ada masalah tentang agama, kita ada rungsing tentang beberapa perkara dalam agama, maka tempat yang kita perlu tanya adalah para alim ulama. Nak pergi tanya Nabi tak boleh dah kan, Nabi dah tak ada. Maka kita pun rujuklah hadis-hadis yang Nabi tinggal. Jadi bila kita rujuk dalam hadis-hadis yang Nabi tinggal, adakah kita faham 100% tentang hadis? Tidak. Ada benda yang kita faham, ada benda yang kita tidak faham. Benda yang kita tidak faham, kita perlu tanya kepada alim ulama. Kita jangan buat pandai-pandai. Benda yang kita tak faham, kita goreng. Tak boleh kan, dia boleh jadi bahaya benda tu. Baik, berbalik kepada cerita kita tadi, mukadimah tadi ni. Kemudian kata Abu Hurairah, dia kata, ni kali yang ketiga, dia kata, aku dah tak boleh bagi can dah dekat hang. Pasal hang masuk kali yang ketiga, hang mencuri juga. Maka Abu Hurairah kata, ya Allah, dia kata, ya Abu Hurairah, dia kata, kali yang ketiga ni hang tolonglah lepas aku. Aku berjanji aku tak akan masuk dah. Tu kali yang ketiga dah tuan-tuan. Maka Abu Hurairah tanya, hang ni siapa dia sebenarnya? Hang yang masuk mencuri dalam gudang ni, yang hang tak dengar cakap aku hari pertama, hari kedua, hari ketiga ni, yang hang ketegak sangat, yang hang degil sangat ni, hang ni siapa dia? Yang hang ni gangster mana yang hang boleh masuk mencuri sangat ni? Aku nak bawa pergi jumpa dengan Nabi, hang merayu, aku rasa kesian, aku lepas. Kali kedua pun benda yang sama. Kali ketiga ni pun benda yang sama juga, dia kata. Pertama, kali kedua, kali yang ketiga. Kata orang Kerdil tadi ni, wahai Abu Hurairah, dia kata, aku adalah jin. Dia kata, aku bukannya manusia, aku adalah jin. Tu dia tuan-tuan, jin dia boleh menyerupai sesuatu. Manusia, jin boleh menyerupai manusia tak? Boleh? Dengan izin Allah. Maka Abu Hurairah kata, jin. Terkejut, jin. Aku adalah jin. Wahai Abu Hurairah, dia kata, apabila hang nak meninggalkan gudang pada kehabisan kerja hang kena baca satu benda. Bila hang baca satu benda, aku jin dan kawan-kawan aku, kaum kerabat aku, tok nenek aku tak boleh masuk di dalam gudang ni apabila hang baca satu ayat ni. Tersengat Abu Hurairah. Jin tadi ni dia bagi kuliah terus dekat Abu Hurairah. Bukan Abu Hurairah bagi kuliah, dia bagi kuliah. Dia kata apa? Kalau hang tak mau bagi masuk makhluk-makhluk halus dalam tempat yang hang tinggal ni, hang baca satu ayat yang ada di dalam Al-Quran, iaitu ayatul kursi. Ayat kursi. Ayat kursi kau ustaz.
Senang lah makcik duk baca dah hari-hari. Itulah orang kita tuan-tuan. Bila kita habaq benda-benda ni, dia rasa senang. Tapi nak beramal tu tuan-tuan, setiap hari nak beramal dengan ayat kursi tu. Kalau tuan-tuan, kalau kita boleh istiqamah, alhamdulillah. Kalau kita tidak boleh istiqamah, kita kena belajar mengikhlaskan diri kita. Istiqamah kena baca. Maka ajaklah orang kerdil tadi ni dekat Abu Hurairah. Dia kata hang kena baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis. Bila hang baca ayat jin ni, dia boleh baca Quran tuan-tuan. Kan jin ni dia boleh baca Quran. Jin Islam ke, jin yang kufur ke, jin yang kafir ke, dia boleh baca Al-Quran. Sebab tu kita jangan terpengaruh. Bila kita buat rawatan kan, jin tu dia boleh baca Quran. Maka bila jin boleh baca Quran, tu jin Islam lah. Tak lagi tuan-tuan. Bukan lagi. Kita nak mengesahkan dia Islam tu agak susah. Itu cerita lain, itu tajuk lain. Baik. Kemudian bila jin tadi ni dia habaq macam dia orang kedai tadi ni dia habaq dekat Abu Hurairah, maka Abu Hurairah pun tercengang. Lepas dia balik rumah, mencuri. Tak tangkap, tak bawa pergi dekat Nabi, bagi dia balik rumah. Bila dia sampai, jin tu pun keluar, orang kedai tadi pun balik rumah. Maka Abu Hurairah tadi ni dia pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata, wahai Rasulullah, dia kata, apa benar yang hang cakap hari tu ni betul? Hari pertama dia masuk, dia janji. Dia masuk lagi hari kedua, dia masuk lagi hari ketiga. Kan? Sesungguhnya dia kata diri dia ni bukan manusia, dia adalah jin. Betul ke Nabi? Betul ke ya Rasulullah? Maka apa kata Nabi? Naam, betul. Yang tu bukannya manusia, yang tu adalah jin. Maka wahai Rasulullah, kata Abu Hurairah, dia ajak aku sepotong ayat. Dia kata ayat ni kalau aku baca, tak masuk pencuri dalam tempat aku ni, tempat kita. Kalau tuan-tuan baca ayat kursi dalam rumah, nak keluar pergi supermarket, tak akan masuk makhluk-makhluk halus di dalam rumah. Abu Hurairah kata macam tu kat Nabi. Dia ajak aku. Nabi kata dia ajak apa? Dia ajak sepotong ayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Betul ke ya Rasulullah, bila baca ayat kursi ni, bila baca ayat ni, tak akan masuk makhluk di dalam rumah? Apa kata Nabi? Ya, benar. Sebab tu tuan-tuan, kita mengamalkan ayat kursi sebelum kita keluar daripada rumah. Nak babai anak? Babai lah. Kan? Kita nak keluar daripada rumah, jangan lupa baca ayat kursi. Nak masuk rumah, mulakan dengan basmalah. Mulakan dengan bismillah. Kita terlupa baca bismillah tuan-tuan. Dalam hadis Nabi yang sahih, di Indonesia ni tuan-tuan, dia popular. Kan, dia popular. Di Malaysia ni dia tak berapa nak popular. Yang dia popular, bila nak masuk rumah kena bagi salam. Betul tak tu Ustaz? Betul. Bila tak ada, orang Melayu ni tuan-tuan, dia dah sampai satu tahap yang semua orang tahu dah, iaitu kalau rumah kosong pun kena bagi salam juga. Dia tahu orang Melayu ni pasal apa? Pasal ada jin. Tapi kita terlupa baca bismillah. Ada hadis yang sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Maka jin yang ikut kita tadi ni di belakang, dia akan berhenti depan rumah. Apabila kita baca basmalah, dia akan berhenti. Ya tuan-tuan, kita keluar, jin mesti ikut kita. Kita pergi shopping komplek, kita pergi pasar malam, kita pergi memancing, kita pergi main sukan, kita pergi mana-mana, jin dia mesti ikut kita punya. Bila dia balik, kita tak baca bismillah, kita masuk rumah. Tu Ustaz, kami bagi salam, kita bagi salam, jin yang dalam rumah, dia keluar. Hak ikut kita ni, dia masuk sekali. Bila kita baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jin hak ikut tadi berhenti depan pintu, tak ikut kita masuk. Bila kita bagi salam, jin yang ada di dalam rumah tadi ni, dia akan cabut keluar. Sebab apa? Ni bukan rumah kita. Ini rumah Pak Long Saad kan. Jadi kita kena keluar. Jom kita keluar. Bila kita masuk rumah tuan-tuan, kita tak baca bismillah, kita tidak bagi salam, maka kita masuk dengan jin yang ikut kita sekali, yang ada dalam rumah kita, kita duduk sekali dengan jin. Jadi tuan-tuan, itu satu petua yang Nabi ajak kita, iaitu nak meninggalkan rumah, nak meninggalkan tempat kerja, maka baca ayat kursi dulu tuan-tuan. Nabi ajak. Senang ya Ustaz? Bukan susah pun, senang ya. Benda senang ni lah yang susah kita nak buat tuan-tuan. Yang kedua, masuk rumah, kenakan basmalah dulu sebelum kita memberi salam. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita bagi salam. Ustaz tadi dengar macam lain sikit lah Ustaz bagi salam. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Boleh tak kami nak bagi salam macam biasa? Macam payah sangat lah Ustaz bunyi dia.
Dia tak payah pun tuan-tuan. Macam kita duduk sembahyang tu lah. Tahiyat awal, tahiyat akhir kan. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Dan nak bagi salam biasa ustaz, saya confuse. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Bagi salam macam biasa pun boleh. Jangan tak bagi salam ya. Awak tak bagi salam ustaz, masuk neraka kau, kami jadi orang kapiak kalau tak bagi salam. Tak. Jangan marah lagu tu. Tak jadi orang kapiak pun. Cuma ini adalah adab di dalam Islam. InsyaAllah ibu-ibu dan ayah-ayah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita masuk kepada satu persoalan. Tadi habirah muqaddimah tuan-tuan. Satu persoalan tentang makhluk halus, iaitu bolehkah makhluk halus menyebabkan penyakit? Soalan tuan-tuan, soalan. Adakah makhluk halus berupaya mendatangkan kesengsaraan kepada manusia seperti penyakit dan sebagainya? Ada satu soalan, iaitu adakah makhluk halus, jin, iblis dan juga syaitan, hantu orang Melayu panggil, boleh tak dia bagi kesakitan kepada kita? Boleh tak dia bawa penyakit kepada kita? Jawapan dia boleh. Pada zaman Nabi ada seorang ibu bawa kepada Nabi anak dia. Wahai Rasulullah, anak aku ini sakit, iaitu anak aku ni jadi macam mental. Kalau bahasa kita kasar, gila. Maka kata Rasulullah, itu adalah penyakit yang dibawa oleh jin. Hadisnya sahih. Maka kita nak baca Al-Quran pun tuan-tuan, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung daripada gangguan-gangguan syaitan. Maka ada gangguan yang dibawa oleh syaitan tuan-tuan. Dan pada zaman Nabi Ayub, wazkur abdana ayyuba idznada rabbahu anni massanni syaitan binusbin wa azab. Maka dan ingatlah peristiwa hamba Nabi Ayub ketika dia berdoa merayu kepada Tuhannya dengan berkata, sesungguhnya aku diganggu oleh syaitan dengan kepayahan dan sesaan penyakit. Nabi Ayub pun kena penyakit yang dibawa oleh syaitan. Rasulullah sendiri pun tuan-tuan kena satu penyakit yang dibawa oleh syaitan. Penyakit apa? Penyakit sihir. Rasulullah, Nabi kita Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sakit tak ustaz? Kena sihir tak? Pernah. Nabi kita pun pernah kena sihir. Jadi Nabi, Allah Ta'ala bagi Nabi kena sihir sebab apa tuan-tuan? Sebab nak cerita kata Nabi ni dengan manusia lain ni adalah sama. Tak mau membeza-bezakan apa pun. Nak tunjuk kepada orang yang bukan Islam, Nabi ni dia juga manusia, cuma dia diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi pun kena sihir. Itu adalah bukti-bukti dan dalil-dalil yang menyatakan jin, iblis dia boleh bawa penyakit kepada kita. Baik. Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Atha bin Abi Rabah, menceritakan perihal seorang perempuan datang menemui Rasulullah mengadu kesakitan, kesesakan antara buatan jin. Ni pun banyak tuan-tuan. Baik. Kemudian ada sebuah hadis tuan-tuan. Ada sebuah hadis yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Saya tak baca dah yang bahasa Arab. Saya terang yang bahasa Melayu. Seorang sahabat Nabi ni tuan-tuan, dia ikut Nabi pergi perang. Dia ikut Nabi pergi perang. Ni hadis yang sahih. Maka di dalam perang tersebut, semasa peperangan, sahabat ni dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, dia kata, aku ni nak balik Syad. Tengah-tengah perang ni tuan-tuan, aku nak balik Syad ya Rasulullah. Rasulullah tak bagilah. Sebab zaman perang ni, ketika perang ni, kalau ada orang yang lari daripada medan perang, dia dikira orang munafik. Maka Rasulullah tak bagi. Dia merayu, dia kata, wahai Rasulullah, dia kata, tolonglah kan. Sahabat-sahabat lain kata, Rasulullah bagilah, dia nak balik Syad kan, sebab dia ni baru kahwin. Maka Rasulullah pun bila dia merayu, buat rayuan, maka Rasulullah izinkan dia balik. Tapi Rasulullah pesan dekat dia, semasa hang nak balik sekali ni, hang bawa pilah senjata apa-apa. Takut-takut tengah jalan saat ini ada orang yang serang hang. Standby lah tuan-tuan. Kita nak kereta standby, ada satu kayu kan. Kayu standby dalam kereta, takut jadi apa-apa. Polis tahan, polis kata kita pula perempuan kan. Standby kerih dalam kereta. Polis tahan, kita pula penjenayah kan. Bukan polis ni dia menuduh, dia takut-takut. Kadang-kadang dia tengok juga kan. Kita kalau roblok dengan polis ni, muka tuan-tuan ketat, tak senyum langsung. Polis pun dia syok macam-macam lah kan. Jumpa dengan polis senyum sikit. Mereka kerja tengah panas tuan-tuan. Tengah panas, siang hujan pun mereka kerja kan. Tambah-tambah lah ni pula musim Covid ni tuan-tuan. Sampai bagi salam, Assalamualaikum tuan.
Assalamualaikum tuan. Saya ingat dia tanya soalan. Kan? Tuan dah makan ke kan? Saya dia lepas tuan-tuan sorak mana tak minta kan. Kita berbudi, orang berbudi kita berbahasa. Kan? Jadi berbudi bahasa tu tuan-tuan. Baik. Macam mana boleh pick up pulih. Okey. Kemudian balik kepada cerita kita. Sahabat tadi ni, dia baliklah, dia naik kuda, dia balik. Dia bawa satu senjata sebab Nabi pesan bawa pilah senjata. Dia kata takut tengah-tengah jalan saat ini ada orang nak buat naya ke apa, hang boleh lawan. Maka sahabat tadi ni bila dia sampai dekat rumah, dia tengok bini dia duduk dekat luar. Ini mendatangkan satu kemarahan. Dia dah pesan dah dekat bini dia. Dia kata aku nak keluar ni, aku nak pergi perang ni, aku nak keluar pergi mana-mana pun. Hang tidak dibenarkan keluar sama sekali. Hang kena duduk di dalam rumah. Maka isteri ni dia kena taat lah tuan-tuan. Apa yang suami kata dia kena taat. Maka dia sudah marah sahabat Nabi tadi ni sebab bini dia ada dekat luar. Tapi tak bersembang lah dengan jiran-jiran tuan-tuan. Dia tak, orang kata apa, tak membawang lah kan. Bawang Rangers. Dia tak membawang dengan jiran-jiran. Tapi dia duduk dekat luar. Suami dia kata pasal apa hang duduk dekat luar. Bahasa Penang tuan-tuan tu. Pasal apa hang duduk dekat luar. Dia kata aku dah pesan dah dekat hang duduk dalam rumah. Yang hang duduk luar buat apa. Dia marah. Kemudian bini dia kata hang bahasa kita tuan-tuan kata apa hadis pun ada bahasa kita. Pi tengok dulu apa yang ada dalam rumah. Aku bukan saja-saja nak duduk dekat luar ni. Kata isteri kepada sahabat Nabi tadi ni. Maka masuk sahabat tadi ni. Ya, bila masuk dalam rumah, dia nampak ada seekor ular yang berwarna hitam tuan-tuan. Maka sahabat tadi ni tak cakap banyak dah tuan-tuan. Kita pun kalau jumpa ular pun kita tak cakap banyak dah. Apa yang kita buat tuan-tuan? Adakah kita ambil tak dekat leher? Adakah kita cium? Kan? Kita tak cakap banyak. Kita terus bunuh ular tadi ni. Sahabat tadi ni dia bunuh seekor ular yang berwarna hitam. Tu pula tuan-tuan. Ular yang warna hitam tu. Saya nak tekan tengok. Bunyi dia tak? Ini bunyi rebau kot. Baik. Tak ada bunyi seram kat sini tuan-tuan. Nak tekan. Ini bunyi apa pula dah. Tepuk tangan. Baik. Maka sahabat dia bunuh ular hitam tadi ni. Habis mati saja ular hitam ni. Mati saja ular hitam tadi ni. Sahabat tadi pun kelupok mati. Apa maksud kelupok tuan-tuan? Kelupok ni dia, orang utara tahu lah, orang tak, bukan orang utara ni dia pening apa kelupok lah kan. Kelupok ni dia macam mana tuan-tuan lah? Kelupok macam kena api lah tuan-tuan, macam kena api kan. Dia berpusing kesakitan, dia pun mati. Sahabat tadi dia kelupok dia pun mati. Maka dia kelepiak. Kelepiak boleh juga. Abdul Muiz. Dia kelepiak kan. Dia pun mati juga. Maka sahabat dengan Rasulullah di medan perang tu duduk tunggulah. Dia kata mana pergi sahabat kita tadi ni? Dia kata nak balik sat saja. Kan? Tak main pula. Maka bila habis saja peperangan, Rasulullah dengan menggelupur. Orang lain panggil menggelupur kan. Sahabat lain dengan Rasulullah pergi ziarah di rumah dia. Bila sampai saja di rumah, mana pergi sahabat, apa kata isterinya? Wahai Rasulullah, suami aku bukan sengaja tak pergi di medan perang pada hari tersebut. Suami aku ni bila dia sampai di rumah, dia marah, dia tengok aku duduk dekat luar. Aku beritahu kata ada ular, maka dia masuk, dia bunuh ular. Habis dia bunuh ular tu, dia pun mati sekali dengan ular tu. Rasulullah tanam pergi sekali dua-dua. Maka apa kata Rasulullah? Sesungguhnya suamimu itu bukanlah dia membunuh ular, tetapi dia telah membunuh jin. Kalut ustaz macam ni tak boleh nak bunuh ular lah ustaz. Ya, saya takut jin. Dah lah bunuh-bunuh lepas tu terus mati ustaz. Bahaya tak kepada kita? Bahayalah tuan-tuan. Saya ada satu pesakit tuan-tuan. Saya kita sambung soalan kita. Tuan Halimi hebat bila boleh kata Allahu Akbar. InsyaAllah tuan, nanti kita sampai di sana kita roja tuan lah. Tuan sampai di Penang tuan beritahu lah. InsyaAllah. Tak mana tadi ni? Ular. Lepas tu kita tak boleh bunuh ular lah. Bukan tak boleh bunuh tuan-tuan. Kita boleh bunuh. Tetapi ada syarat kita nak bunuh ular ni. Kan? Kita ada syarat. Islam ajak bila kita nak bunuh ular, kita bercakap dengan ular tu.
Ni pun tuan-tuan ilmu ni tuan-tuan dah ada dah. Orang tua-tua dah ajak dah. Orang tua-tua dulu ni ajak macam-macam tuan-tuan. Pasal apa mereka ajak? Pasal mereka ada ilmu. Orang tua-tua dulu ni mereka ada ilmu, tapi mereka tidak mempamerkan. Kita ni tak apa ada ilmu zaman lah ni, tapi Allah dia punya sembang tu tuan-tuan, ayak kopi tukar jadi ayak susu. Kan orang zaman lah ni lah, bukan tuan-tuan yang tengah tengok ni. Kan orang tu bla-bla Mongolia tu, Zimbabwe tu. Kan berbanding dengan orang dulu-dulu. Kan orang dulu ni dia ada ilmu tapi dia diam ya. Orang tak panggil dia ustaz pun. Orang panggil dia apa? Pak Su. Orang tak panggil dia ustaz pun. Dia ilmu banyak. Orang panggil dia Pak T dan sebagainya. Tu orang dulu-dulu. Baik. Jadi orang dulu-dulu pun ajak, Islam pun ajak. Bila kita nak bunuh ular ni tuan-tuan, kita mesti bicarakan dengan ular tu. Bercakap dengan ular tu. Faham kau ustaz ular tu? Faham lah. Ular boleh faham kita bercakap. Dia boleh faham. Kalau dia jin, dia boleh faham. Tuan-tuan buat apa? Jin tu tengok. Jin tu dia faham. Tuan-tuan nak... Kita balik cerita ni. Saya cerita satu petua. Tuan-tuan, dalam bilik air rumah kita tuan-tuan, kadang-kadang dia tersumbat. Tidak, disingkir rumah kita. Kadang-kadang dia tersumbat. Jadi dekat jambat, dekat bilik air kita ni, bila tersumbat tuan-tuan, ada setengah orang tu, dia ambil minyak panas pula. Dia ambil air panas, dia tuang dalam lubang tu. Tuan-tuan, dalam lubang tu penuh dengan jin. Dalam lubang tu penuh dengan anak-anak jin. Dia pun tuang air panas, kena api anak jin, kelupuk api anak kelepiak, api menggelupur anak jin tu. Maka dia pun lepas-lepas tuang tu, esok-esok tu jin balas dendam. Jin kata dia ni semalam ni jual air panas dekat dalam lubang ni, di tempat kita ni. Maka dia tolak kita dalam bilik air, kita pun jatuh patah tangan, kita pun jatuh meninggal tuan-tuan. Jadi itu kita kena beringat, jin ni dia faham. Jadi lubang jamban tu, bukan lubang jamban pula dah, lubang tandas tu yang kita mandi, lubang tu adalah tempat jin. Macam mana ustaz tahu? Itu lubang najis kan? Masuk air kencing lah, masuk segala apa macam mak nenek dalam tu. Itulah tempat dia apa. Maka kita nak tuang air panas pasal tersumbat. Bagi tahu dulu kat lubang. Oi. Ada siapa di dalam Aku di luar. Aku nak tuang air panas ni. Kalau yang ada lari-lari dulu, baru kita tuang. Nampak macam lawak tuan-tuan? Sungguh. Tuan-tuan tak percaya tuan-tuan buat lah. Saya duduk perawatan ni banyak tuan-tuan. Banyak pengalaman. Bukan tak banyak lah, sikitnya lah. Kan boleh lah sikit-sikit pengalaman-pengalaman yang kita terlepas pandang. Tak maaf tuan-tuan. Contoh tuan-tuan benda simple yang kita buat, tapi benda ni besar kemudaratan dia. Apa dia? Kencing dalam longkang. Masuk cerita lain lah. Tadi ustaz cerita yang macam mana? Tak maaf. Kencing longkang ni lain kali tahun depan. Baik. Jadi tempat jin tu kita kena beradab lah. Kita kata ni tempat. Wahai, dia kata wahai jin, tak usah sebut jin pun tak apa. Sikit anak jadi seram pula dalam rumah tuan-tuan kan. Mak jadi seram pula. Siapa ada di dalam keluar saat aku nak tuang, maka kita tuang air panas. InsyaAllah selamat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tuang dalam singki tu terus air panas kan, kena dia ada sekali, dia balas dendam dekat kita. Baik. Sama juga cerita yang saya cerita tadi ni, yang baru masuk ni tak dan. Nanti tengok ulangan insya-Allah, cerita tentang bunuh ular ni dalam Islam, dalam rawatan Islam. Maka kita cakap kepada dia, wahai ular, ni ular yang masuk rumah kita ni tuan-tuan. Wahai ular, sekiranya hang ni bukan ular, hang ni adalah jin, maka tolong keluar daripada rumah aku. Kita sebut 3 kali tuan-tuan. Wahai ular. Tuan-tuan nak bercakap dengan ular, saya pun bukan pandai sangat. Saya pun kalau jumpa ular pun, saya tak ada masalah apa tuan-tuan. Kalau binatang lain takut, kalau ular ni kalau saya jumpa lari je lah. Lari. Kita lari saja. Tapi orang yang berani ni dia boleh bercakap. Tapi bercakap pun jangan depan-depan sangat tuan-tuan. Kan ular ni bukan kita nak tahu nama ular. Satu pengetahuan yang baru, senang faham saudara. Terima kasih. Ni saudara saya ni. Bercakap dengan ular ni tuan-tuan, bukan kena duduk pi muka dia. Dia duduk ni agak-agak jauh lah. Dengar tuan-tuan bercakap kat ruang tamu, dengar sampai kat dapur. Wahai, jangan jauh sangat pun payah juga. Bercakap sekali dia hilang pula kan. Agak-agak nampak. Wahai ular. Ulang 3 kali. Kalau hang ni bukan ular, kalau hang ni jin, hang tolong keluar daripada rumah aku. Ustaz, kalau betul dia jin ustaz, dia boleh keluar tak? Dia boleh keluar. Dia mesti keluar tuan-tuan. Kalau aku tu nak try lah tengok. Saya tuan-tuan pergi berubat di satu rumah. Lama dah. Tak lama lah tuan-tuan, 2-3 tahun sudah sebelum. Lah ni orang post di Facebook kan, kenangan zaman 2018.
Adli Abu Bakar. Steady Ustaz. Terima kasih. Kita tengok ada selalu dalam TV, dia tengok kita dalam Facebook ya kan. Okey sahabat, insya-Allah. Apa tadi tu? Saya pergi buat rawatan dulu tuan-tuan. 2-3 tahun yang sudah. Masa duk tengah buat rawatan tu Ustaz, tuan-tuan, kita buat rawatan dekat dia punya anak dia. Anak dia umur berapa, belah-belah lagu tu lah, remaja. Tengah-tengah kita buat rawatan ni tuan-tuan, mak dia ni main dekat ruang tamu ni duk lompat-lompat. Dia tahu ulak dia kata ulak. Dia ingat kan, ustaz tolonglah, ulak masuk, tolonglah. Tuan-tuan, saya ni pengamal perubatan Islam, bukan pengamal menangkap ular. Ustaz tolong. Tak apalah, Pak Long suami dia pun, ustaz kena tolong ustaz. Saya ni satu rumah ni bukan berani sangat dengan ular. Awak saya berani sangat dengan ular. Kan, dia ingat hati kan. Tapi dah kata ustaz, dia panggil ustaz, kena muhung jugalah, kena berani. Bukan muhung tuan-tuan, kena berani juga. Dah kata ustaz, tak apalah. Saya pun tinggal sa anak dia, duduk tengah berubat ni. Dekat dapur tu tuan-tuan, ada satu almari tuan-tuan. Almari kalau tuan-tuan dan dengan orang dulu saya dan arwah tok saya ni ada almari simpan lauk. Kan, arwah tok saya ni. Jadi dalam almari tu, kata Mak Long tadi ni ada ular. Saya pun percayalah pasal dia menjerit pun betul tuan-tuan kan. Kalau dia main-main, dia kata ada ular lah di belakang. Kita nampak tak syok muhung, tapi dia main kan. Bila saya pun tak buka lah. Bila ambil kayu ni, cam penyodok, kuih-kuih sikit. Memang ular tuan-tuan. Bunyi dia lipat badan dia tu, lipat badan yang berlendak, bunyi ular. Maka saya pun timbul idea. Saya kata, wahai ular, kemah kan. Ustaz nak tanya, kalau dalam sampul ada segumpur rambut tu kira macam mana? Tak tahu siapa bagi, ada dalam peti surat. Suami dia sakit. Itu nak kira macam mana Ustaz? Sihir ke lagu mana? Soalan daripada Firdaus Samsudin. Saya jawab tu kan. Saya terlepas soalan. Kita nak kata sihir ataupun tidak kita tak tahu, tapi pengalaman Nabi Muhammad SAW pernah disihir dengan rambut Nabi, iaitu tukang sikat Nabi, nama dia Lubaid Al-Aqsam daripada Bani Zuraiq. Dia ambil rambut Nabi, dia buat sihir. Maka rambut ni memang adalah ramuan untuk orang buat sihir. Jadi soalan yang tuan tanya ni, boleh jadi sihir. Banyak mana-mana orang yang buat sihir ni dia guna rambut lah tuan-tuan. Tuan Firdaus banyak guna rambut. Jadi kalau ada yang jadi macam tu kemudian sakit, kita rawat dia. InsyaAllah baik tuan-tuan. InsyaAllah baik. Tak mana cerita tadi. Ulak. Sama ulak balik. Saya pun kuih-kuih tu dia kelupak. Saya pun kata, wahai ulak, saya kata, kalau hang ni ulak, kemas tuan-tuan, kemas macam kan kemas lah orang tengok kan. Hang keluar. Kita pun. Pasal apa kemas lah? Pasal kawan-kawan ada, depan orang ramai. Seorang-seorang kita pun cabut kan. Kalau hang ulak, hang duduk situ. Kita ulang kali kedua. Wahai ulak, kalau hang jin, hang keluar daripada rumah ni. Kalau hang ulak, hang duduk di situ. Ulang lagi yang kali ketiga. Wahai ulak, kalau hang betul-betul jin, hang keluar daripada rumah ni, Mak Long ni. Kalau hang ulak, hang duduk dalam almari ni, aku akan bunuh hang. Saya kata aku tu, kemas tuan-tuan. Nampak kemas kan? Lepas tu tuan-tuan, baru teringat apa tuan-tuan? Tuan-tuan teringat apa kalau ada ulak? Teringat bomba lah, bomba ni tuan-tuan. Kesian. Saya sangat-sangat respect tuan-tuan dekat abang-abang bomba. Sebab tu saya setuju dia buat filem dulu apa? Abang bomba apa? Abang bomba apa, cinta abang bomba ke apa? Saya memang sokong lah. Tapi saya tak tengok drama-drama ni tuan-tuan. Sebab tak ada masa kan. Apakah abang bomba cute ke apakah dia buat kan? Saya setuju. Saya bomba tuan-tuan. Apa kerja pun dia buat kan? Bagi buat naik gaji dia apa? Kan kalau gaji dia 3,000 buat naik jadi 7,000 kan. Pasal bomba ni pekerjaan bagi saya ni pekerjaan yang segala macam nenek tuan mati masuk syurga insya-Allah. Telefon bomba. Siapa telefon tuan-tuan? Saya lah telefon masa tu kan. Dah orang tengok kita kan. Saya pun telefon bomba. Bomba pun sampai berlomba-lomba. Bila sampai-sampai ni tuan-tuan, bila buka saja almari tu, ulang tu dah tak ada. Dengan izin Allah, dengan kekuasaan Allah, ular itu telah hilang di dalam almari. Kemas Ustaz? Bukan saya kemas. Pasal Islam ajak jumpa ular bagi tahu lagu tu. Kalau dia jin dia akan hilang. Dia akan hilang. Hilang secara automatiknya.
Kok ustaz dia lari kok belakang ke, kok belakang tu tembus ke mana? Tak ada, tuan-tuan suruh tambah cerita. Memang ular tu hilang. Kami duduk dalam itu belakang tu tak ada lubang. Dengan izin Allah tuan-tuan hilang. Jadi bila jumpa ular bagi tahu macam tu. Itu satu persoalan. Maka betul ke? Apa nama ular ni boleh menyerupai? Boleh. Kemudian soalan yang seterusnya tuan-tuan. Tuan-tuan boleh pilih lagi tak? Boleh saya tengok makin masuk ni kan. Tadi berapa orang ya? Baik. Soalan yang seterusnya, apakah jenis penyakit bawaan makhluk halus? Soalan seterusnya, apakah penyakit yang dibawa oleh jin? Jin bawa penyakit dah ustaz? Bawa lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mambang Kulim, sahabat saya. Baik. Jin bawa penyakit. Penyakit apa? Macam-macam tuan-tuan. Nak baca ke tuan-tuan banyak sangat. Jin bawa macam-macam penyakit, antaranya penyakit gila. Dalam sebuah hadis sahih menceritakan syaitan dan suku sakatnya boleh menyebabkan manusia menjadi gila tuan-tuan. Gila ni sebab jin. Boleh ke? Boleh. Steady sahabat, satu ilmu baru. InsyaAllah tuan. Kongsikan kawan-kawan. Apa dia tadi tu? Gila. Saya pergi rawat tuan-tuan banyak. Sihir gila banyak. Tak mau cerita lah. Saya tuan-tuan kata ustaz buat live posyok sendiri. Duduk cerita. Cerita kadang-kadang ni dapat ilmu tuan-tuan kan. Orang gila ni tuan-tuan, kadang-kadang bukanlah sebab sihir. Mungkin ada sebab-sebab. Mungkinlah putih cinta ke, putih tunang. Lepas tu jadi mana ke tunang kahwin dengan kawan ke. Boleh jadilah. Tetapi ada juga, Ustaz Farid, terbaik, terima kasih Ustaz. Ada juga di kalangan orang yang gila ni tuan-tuan, dia main daripada syaitan. Ustaz ni kira setan ni, ustaz kira jin ni. Bukan hak Nabi abang ni. Ada orang yang dia gila ni disebabkan jin. Zaman Nabi ada dah. Dalam hadis riwayat Muslim mengisahkan tentang seorang pemuda yang baru kahwin. Dia pun sakit gila juga tuan-tuan. Penyakitnya ada yang dibawa oleh jin. Satu peristiwa lain, Ya'la bin Murrah menceritakan sebuah kisah daripada bapanya. Satu ketika seorang perempuan telah membawa anaknya yang berpenyakit Al-Lamam, iaitu gila, berjumpa dengan Nabi. Okey tuan-tuan, zaman Nabi ni ada seorang wanita, dia bawa anak dia jumpa dengan Nabi disebabkan sakit gila. Maka Nabi baca jampi. Jampi apa tuan-tuan? Jampi daripada ayat-ayat Al-Quran. Ada banyak tuan-tuan. Tuan-tuan ambillah salah satu jadikan amalan. Ambillah Qul Huwallahu pun tak apa tuan-tuan. Qul Huwallahu pun tak apa sebab dia ayat Al-Quran. Barang siapa yang baca Qul Huwallahu sebanyak 3 kali bersamaan dia mengkhatamkan satu Al-Quran tuan-tuan. Jadi kalau amalan nak apa panjang ustaz, nak tidur malam panjang, ustaz duk baca, duk jampi-jampi tu panjang, saya tak apa ustaz dulu mengaji takat SPM ya tuan-tuan kan. Mungkin tak apa baca Qul Huwallahu pun tak apa ustaz. Qul Huwallahu pun duk sangkut-sangkut ustaz kan. Baca Al-Fatihah saja boleh dah. Boleh. Baca Al-Fatihah pun tak menjadi masalah. Baik. Kemudian pada zaman Nabi ni, budak tadi ni dia sakit gila. Maka Nabi jampi dia. Dalam hadis yang sahih, Nabi jampi dia, maka Nabi urut dekat belakang. Nabi urut, maka Nabi tepuk. Ni Nabi buat ni tuan-tuan. Nabi tepuk pada belakang budak tadi ni, maka budak tadi ni dia memuntahkan satu objek yang berwarna hitam. Ada dah tuan-tuan, zaman Nabi ni ada dah orang buat sihir ni tuan-tuan. Sihir ni zaman bila ustaz? Zaman Nabi Ayub ada, zaman Nabi Sulaiman ada. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Tu cerita zaman Nabi Sulaiman ni ada dah sihir. Wa ma kafara Sulaiman, dan Nabi Sulaiman tu tidak langsung kufur. Kan ada 2 orang malaikat yang mengajarkan ilmu sihir. Malaikat tu panjang lagi cerita ni, sekali masuk cerita lain pula. Malaikat tu nak habaq kata, Harut dan Marut ni nak habaq kata benda yang apa buat tu tak betul. Hak ni yang apa tak betul tu ni nak tunjuk contoh. Orang duk pergi ambil pula. Orang kata ni malaikat bagi, kira betul lah. Salah satu cerita lain lah di negeri Babylon, iaitu di Iraq. Siapa ni? Okey. Kemudian yang Nabi tepuk tadi di belakang tadi ni, budak tadi ni, keluar objek yang berwarna hitam. Maka objek tadi ni hilang serta-merta. Bila keluar saja, orang nampak objek warna hitam, maka objek tu hilang. Bila hilang, tangan tuan-tuan tak terbang lah. Hilang, hitam tu hilang. Bila hilang, budak tadi yang sakit sihir gila tadi tuan-tuan, dia baik. Dia baik. Ada dah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan baca kat tuan-tuan beberapa penyakit dalam buku sihir. Tuan tengok ni. Okey. Dalam buku ni
dia dah senaraikan beberapa sihir, beberapa penyakit yang dibawa oleh iblis, oleh jin, oleh syaitan. Jadi tuan-tuan dengar, tuan-tuan boleh buat catatan lah, catatan. Penyakit macam ni, oh yang ni dibawa oleh jin kan. Tapi tuan-tuan tak payah catat pun tak apa, tuan-tuan ingat ya, tuan-tuan insya-Allah lah kan. Semua boleh ingat dalam kepala, pasal dia bukan banyak pun. Baik, saya baca dekat tuan-tuan. Antara penyakit yang dibawa oleh syaitan, tuan-tuan iaitu sihir pemisah. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Dia memisahkan di antara dua. Baik. Sihir pemisah iaitu orang yang dah berkahwin bercerai. Tak ada sebab pun tuan-tuan, tak ada sebab pun bercerai. Takkan sebab jin ustaz? Boleh jadi. Tuan-tuan kena betul-betul ya, kena ambil perkataan. Tuan-tuan jangan menghukum ustaz tu kata semua kira jin lah. Bercerai pun jin, kahwin pun jin, mati pun jin, beranak pun jin, semua jin. Kan? Boleh jadi orang yang bercerai ni disebabkan sihir. Sebab apa? Sebab ada beberapa pengalaman yang berlaku dah pada zaman ulama dulu-dulu. Sebab itulah ulama cerita benda ni. Dan Allah Ta'ala sendiri pun cerita, yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Nak memisahkan, nak bagi berceraikan zaujah di antara suami dan juga isteri. Ada tuan-tuan. Saya pergi berubat dulu, bercerai tuan-tuan. Tua dah, anak pun 7-8 orang, berpisah. Bila berpisah kita buat rawatan. Bila baik rawatan, selepas 4 bulan menikah balik. Kan? Sebab sihir pemisah. Nak tahu macam mana ustaz? Nanti kita akan masuk bab tu. Kita nak kenal satu-satu sihir ni. Kita akan masuk bab tu nanti tuan-tuan. Lalu ni kita kenal dulu sikit-sikit tentang makhluk halus, tentang doa-doa. Nanti baru saya cerita satu-satu sihir ni. Macam mana kita nak buat? Dia berlaku dia jadi apa? Muntah keluar darah ke? Muntah keluar duit ke? Nanti saya akan cerita. Baik. Yang pertama adalah sihir pemisah, iaitu penyakit yang dibawa oleh jin. Yang pertama. Yang kedua adalah sihir penyayang. Sihir penyayang juga penyakit yang dibawa oleh jin. Bergaduh tuan-tuan, bergaduh guna minyak pengasih. Nanti saya cerita kat tuan-tuan macam mana orang buat minyak pengasih. Saya tahu tuan-tuan. Saya boleh buat. Kan? Minyak pengasih. Minyak tu tuan-tuan, saya calik setitik ya. Tuan-tuan gila tu kan? Bukan gila apa, gila nak dekat seseorang tu. Jual minyak pengasih. Sebotol dalam 3,500. Tuan-tuan boleh PM siapa nak. Baik. Duduk satu pejabat, bergaduh. Tak baik mana pun tuan-tuan, bergaduh laki dengan perempuan. Dia kata hang ni Man, tak ada nama Man tu. Mama sorry. Hang ni Man, hang nak menikah dengan aku. Gaji hang pun 1,200 Cerita sikit minyak dagu. Minyak dagu ustaz minta cerita. Minyak dagu ni panjang ustaz, panjang. Cerita dia boleh pergi sampai 40 minit lagi kan. Minyak dagu ni mereka ambil daripada mayat lah, mayat dalam kubur, mayat perempuan. Kan? Nanti insya-Allah kita kongsi dengan ustaz nah. Duduk di satu pejabat, perempuan ni ceritalah. Kan? Hang nak nikah dengan aku, Man. Gaji hang pun 1,200, muka hang pun macam kereta Wira tak siap. Rumah hang tengah renovate, muka hang punya teruk. Hang nak nikah dengan aku. Ni, hampir cermin dulu muka hang. Hampir cari kerja yang gaji 10,000 dulu, baru hang ambil aku. Benci tuan-tuan, benci. Laki ni dia rasa tercabar. Dia kata celaka betul. Dia kata kat aku, muka macam kereta tak siap, rumah tengah renovate. Maka tercabar pergi jumpa dengan Tok Bomo, pergi beli minyak pengasih tuan-tuan 3,500. Tuan-tuan boleh PM siapa nak. Kita kira sampai jadi. Kan? Minyak pengasih tu pergi di office, bawa belaga, bawa file bawa belaga tuan-tuan. Maka tercalik sikit ya dekat tudung. Tercalik sikit kat tudung. Maka balik perempuan tadi ni, telefon, Assalamualaikum Man. Waalaikumsalam. Awak ada apa? Aku ni sebenarnya duk gaduh-gaduh dengan hang. Sebenarnya aku suka dengan hang. Jom kita menikah. Gaji aku kan sikit. Aku kan rumah macam rumah renovate tak siap. Dak, yang tu aku melawak saja. Sebenarnya aku suka dengan hang. Maka menikah tuan-tuan. Ada berlaku. Hak cerita dekat office ni, hak ni cerita reka, cerita bohong. Tapi kejadian dia betul. Saya biasa rawat satu tuan-tuan. Seorang lelaki ni dia telefon. Dia kata, Ustaz, ni pendek lah. Dia kata, Ustaz, saya dah berkahwin, mempunyai dua cahaya mata, 2 orang anak. Saya tak apa lah. Soalan saya, Ustaz, saya kahwin dulu ni menggunakan minyak pengasih, minyak dagu. Bini abang tahu tak? Tahu dah, Ustaz.
Dulu ni dia cerita macam cerita tadi ya. Dia punya duk kata dekat saya lah, Ustaz. Saya ni tercabar, saya jumpa Tok Bomo. Saya pun calik minyak pengasih. Dia terus nak menikah dengan saya. Saya pun menikah, Ustaz. Dapat anak satu, dapat anak dua. Kemudian saya dengar ada Ustaz tu bagi, bukan saya. Ustaz tu bagi kuliah tentang ni. Saya rasa berdosa, Ustaz. Rasa macam telah mensyirikkan Allah. Saya sudah bertaubat. Maka saya cerita dekat bini saya. Lah ni Ustaz, soalan saya, sah ke tak sah? Saya menikah dulu ni sah ke tak sah, Ustaz, menggunakan minyak pengasih tu? Jawapan dia apa, tuan-tuan? Sah tak, tuan-tuan? Sah tak sah? Jawapan dia sah. Syarat sah berkahwin ni ada dia punya syarat-syarat dia, sah lah kan? Ada pengantin lelaki, pengantin perempuan, ijab, qabul, saksi, apa semua, wali, sah lah. Jadi dia kena bertaubat. Taubat nasuha, kena benar-benar bertaubat dan tidak mengulangi. Lah ni isteri abang sayang tak dekat abang? Sayang lagi, Ustaz, walaupun saya dah cerita. Ada berlaku, tuan-tuan. Yang kedua. Yang ketiga, apakah penyakit lagi yang dibawa oleh iblis? Yang ketiga adalah iaitu sihir mengelabui pandangan. Kelabu pandangan mata. Ini juga penyakit yang dibawa oleh jin. Kan, dia boleh mengkelabukan mata kita. Dia boleh menundukkan pandangan kita di mata ni kan. Kita nampak bagusnya, ya Allah kan. Mainlah masuk rumah dulu, jual kapet, tuan-tuan. Jual kapet ke, jual apa ke, Assalamualaikum, mainlah masuk dulu kan. Tengok bagus sangat, muka dia bersih, masuk kena pukau dan sebagainya. Keluar habis rantai-rantai mah bagi kan. Tu dia bagi pandangan kita tu kabur. Tu penyakit yang dibawa oleh syaitan, oleh jin. Semua saya cerita ni, tuan-tuan, semua ada syarah lah. Bukan saya ambil daripada majalah Ujang ke, majalah anak-anak sidik ke, tak. Ni semua ada hujah daripada ulama' dan hadis-hadis Nabi dan sebagainya. Semua yang sahih. Kemudian penyakit yang ketiga yang dibawa oleh jin, yang saya cerita panjang, iaitu penyakit gila. Gila pun dibawa oleh jin. Saya biasa pergi berubat sekali. Dia tu gila, tuan-tuan, 35 tahun lah kan. Saya pun jadi gila, tak boleh nak berubat dia. 35 tahun lah, sangat-sangat lama, Ustaz. Tuan-tuan, sangat-sangat lama lah. Kalau takat dia gila saat-saat ni, kita boleh buat rawatan. Kalau lama sangat, susah lah, tuan-tuan. Boleh, sebab semua penyakit boleh berubat, cuma lambat makan masa kan. Kemudian penyakit yang seterusnya iaitu sihir pembuat kelesuan. Sihir yang membuat diri kita ni lesu, tidak bermaya, kita rasa tidak semangat, macam-macam tak kena kan. Tu juga penyakit yang dibawa oleh syaitan. Macam-macam, tuan-tuan. Nanti ni apa penyakit yang dibawa oleh iblis ni, saya cakap, tuan-tuan, lebih kurang 10 berbelah-belah penyakit ni. Semua saya akan hurai nanti satu-satu. Sihir pemisah macam mana? Kaedah dia macam mana? Nak berubat dia macam mana? Sihir ni macam mana? Sihir gila macam mana? Tapi nantilah, ini nak cerita penyakit dulu, tuan-tuan. Kemudian apa lagi? Sihir suara panggilan di telinga ni, telinganya disihir, dia dengar, dia kata Man, suka sangat nama Man tu. Man, dia kata depan tu hang jalan jaga kan, ada batu, saya lepas tu lompat sikit kan, dengar kat telinga dia pun tak ada batu pun lalu kan. Dia pun lompat jatuh gaung kan. Ada kan, Ustaz? Ada lah yang cerita ni kan, ada. Kemudian antaranya lagi apa? Sihir pendarahan. Sihir pendarahan berlaku kepada kaum wanita. Laki ada tak, Ustaz, keluar darah? Tak tahu, tuan-tuan, tak ada. Saya tak jumpa lagi lah, tuan-tuan. Perempuan ni dia keluar darah. Darah apa, Ustaz? Darah selepas dia haid kan. Paling lama 15 hari 15 malam, paling sehari semalam. Lebih pada 15 hari itu dipanggil darah kotor. Darah tu adalah darah yang tidak baik kan. 2 bulan, tuan-tuan, kita pergi buat rawatan 2 bulan, keluar darah, Ustaz, nak buat macam mana? Kita pun bagilah petua-petua yang diajak oleh Islam. Maka dengan izin Allah, baik, tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Saya bagi pilah sikit. Tuan-tuan beli minyak bidara kan, perempuan yang tengok live ni lah, maklum-maklum ke, beli minyak bidara, sapu kat pinggang belakang ni, ketuk sikit kan. Sapu beli minyak bidara. Mana, Ustaz? Ustaz jual tak? Saya tak jual. Pergi cari lah kat mana-mana minyak bidara yang botol kaca tu kan. Itulah Ustaz promosi ni, Pak. Tak, saya pun tak kenal benda dia. Cuma minyak tu okey lah. Tapi saya pun nanti nak buat minyak angin, tuan-tuan. Tuan-tuan belilah minyak angin. Saja melawak, tuan-tuan, insya-Allah. Itulah. Kemudian ada lagi sihir menghalang pernikahan. Sihir yang menghalang daripada menikah. Ramai masuk Minang tak mau, mai pilah umur pun 45 lah tak menikah lagi.
jin menghalang supaya dia tidak berkahwin. Jin ni sukalah ustaz, suka orang, sukalah tuan-tuan bila tak boleh kahwin. Jin ni dia sukalah bila orang bercerai, jin ni dia suka benda-benda yang macam tu kan. Bila dah berkahwin tak boleh bersama, itu juga adalah daripada penyakit jin. Tuan-tuan kena faham elok, boleh jadi. Dan dah pergi hospital dah. Bila menikah ni pergi hospital dah. Lelaki pun tak mandul, perempuan pun tidak mandul, tapi dah lama dah. Itu adalah penyakit dibawa oleh jin. Kita boleh buat rawatan, insya-Allah. Bukan kita, tuan-tuan sendiri pun boleh buat. Mana-mana tempat rawatan pun tuan-tuan boleh pergi berubat, insya-Allah. Baik, insya-Allah. Dulu di Bagan Serai pun sama juga, 4 tahun. Kita pergi buat rawatan, saya pergi dengan sahabat, alhamdulillah. Hari ni anak dia setahun 3 bulan dah. Dan juga macam-macam lagi tuan-tuan. Ada orang macam-macam lah kahwin kan. Bila kahwin tak boleh tidur sekali lah, hang balik rumah mak hang kahwin. Dulu bercinta sweet sangat tuan-tuan kan, tapi ini penyakit yang dibawa oleh mereka, oleh jin. Baik, habis dah soalan dia tuan-tuan. Last, okay, berapa dah? Lagi berapa minit lagi tuan-tuan? Tuan-tuan ada soalan? Tak ada, tuan-tuan faham dah, alhamdulillah. Bagaimanakah mencegah penyakit bawaan makhluk halus? Nak mencegah penyakit, ustaz cerita tadi, banyak penyakit-penyakit yang dibawa oleh jin, oleh makhluk halus. Cara nak cegah dia pula macam mana? Kan? Setengah orang ni dia okey lah, dia tahu, dia boleh mengaji Quran, dia boleh baca doa-doa, dia boleh jampi, dia boleh buat ayat dan sebagainya. Setengah orang awam ni dia tak tahu nak buat macam mana. Saya pun tak tahu ustaz nak buat, nak pergi cari ustaz pun tak tahu. Ustaz lah ni macam-macam. Kan? Pasal kepiah boleh jual, boleh beli tuan-tuan. Jubah pun boleh beli. Tasbih pun boleh beli. Kan? Jadi kita tak tahu dia ustaz ke tidak. Dia ni betul tak mengaji. Dia ni muhung ke lagu mana kan. Pipi dia pun ngongeng 250. Kita pun tak apalah pasal nak baik punya pasal. Bagi 250. Rupa-rupanya dia tak baca pun ayat Quran. Dia baca mantra hai mambang kuning, mambang hitam, mambang putih kan. Takut. Pasal saya kata kepiah boleh beli, jubah boleh beli. Jadi nak tahu tu kan, nak tahu yang mana sahih. Yang ini perubatan Islam betul, yang ni perubatan bomo. Yang tu bahaya tuan-tuan. Pergi di bomo ni bahaya. Nanti saya buat satu siri tuan-tuan, bomo ya. Buat cerita tentang bomo. Bomo betul, bomo tak betul. Nak beza dua tu tuan-tuan boleh pilih mana-mana satu. Kan? Yang ni pun susah juga setengah orang nak pergi. Dia tak tahu lah. Kadang-kadang saya pergi buat rawatan tuan-tuan, berubat ni tuan-tuan, lama habis ribu-ribu dah. Punya lama pergi berubat. Tak boleh baik pun. Pasal apa? Pasal duk pergi dekat Tok Bomo yang tak betul kan. Tok Bomo yang baca mambang merah apa semua ni tak betul. Maka tak baik lah. Kan? Kena cari betul-betul. Baik. Jadi cara nak rawatan bagi general, umum, semua orang boleh buat. Dan dia punya keberkesanan dia dah ada bukti tuan-tuan. Saya terbaca berita tuan-tuan, 2-3 hari yang sudah. Saya tak mau komen, saya nak abang kat tuan-tuan ya. Berita yang dikupas di dalam satu, saya tak mau sebut juga kan, dalam Facebook, tapi bukanlah siakak keli apa, bukan. Berita yang tak mau sebut, tuan-tuan pun tahu benda tu. Kenyataannya dia menyatakan yang Dr. Hisham ni, yang Menteri Kesihatan ni, seolah-olah mempertikaikan rawatan Islam. Tu dia cerita macam tu. Saya pun tak mau nak komen tuan-tuan lah. Penyataannya, betul ke rawatan Islam ni boleh baik penyakit COVID? Nak bukti kan? Jadi saya pun bila baca tajuk macam tu, kita tak mau nak orang kata apa? Nak melatah, nak komen. Saya pun tak mau komen apa-apa. Jadi kalau benda tu adalah fitnah oleh wartawan, maka kena tarik balik kan. Takut terfitnah orang. Takut terfitnah. Kalau benda tu benar, wallahu alam, saya pun tak mau komen yang tu. Tapi saya rasa tuan-tuan yang tengok ni nanti share, ada orang yang akan komen bab ni. Saya tak tahu apa yang dimaksudkan sebenar tu, nak bukti macam mana tu kan. Baik. Benda yang kita nak mencegah supaya kita tak kena makhluk halus, tak kena ganggu ni tuan-tuan, saya bagi kat tuan-tuan pada malam ni 3 ya. 3 benda yang saya rasa satu dunia umat Islam ni dia boleh buat. Kalau tak boleh buat, kira cak ayam lah tuan-tuan, kira leceh lah. Kan? Bukanlah masuk neraka, leceh lah, tak boleh buat. Baik. Yang pertama sekali tuan-tuan jangan melupakan buat amalan ni. InsyaAllah, tuan-tuan buat tak kena ganggu apa-apa. Kita tak akan kena gangguan iblis, jin, sebagainya, tak akan kena. Tuan-tuan jangan tinggal surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan tinggal.
Yang kedua, jangan tinggal surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga, jangan tinggal surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ustaz nak cerita 3 huruf ni tak payah cerita lah Ustaz. Benda senang ya. Baik kami tak payah tengok live. Baik kami tak payah pergi masjid. Takkan nak cerita 3 huruf ya baik. Kami pun boleh buat. Buatlah. Pasal kita berat tuan-tuan nak buat. Kita hanya bersembang ya. Yang ni kan. Tuan-tuan ada tak orang buat khulullah sehari 1000? Ada tak? 1000 tak boleh. Tadi kan kata senang. Itu tuan-tuan. Di dalam Islam ni tuan-tuan. Di dalam agama Islam ni. Ada benda yang kecil perbuatannya tapi ganjaran dia besar. Kecil ya perbuatannya tapi manfaat dia tu besar. Apa dia tuan-tuan? 3 qul. Kita duk kata leceh ya, Tok Imam ni. Imam tuan-tuan, tua dah Tok Imam ni. Tua daripada masjid dah. Umur 96. Dia tua dah. Dia ni Ustaz, semayang daripada muda sampai ketua, kira baca khulullah ya Ustaz. Leceh lah. Bacalah surah lain tuan-tuan. Surah khulullah ni tuan-tuan apa khasiat dia? Tak akan kena penyakit sihir orang baca khulullah. Dia mensifatkan sifat ketuhanan, mengesahkan Allah. Nama pun ikhlas tuan-tuan. Jangan tinggal. Khulullah buat. Yang kedua surah Al-Falaq pun mencegah daripada sihir. Tak akan kena sihir apa-apa pun apabila kita mengamalkan surah Al-Falaq selepas habis sembahyang baca 7 kali tuan-tuan. Habis sembahyang baca 7 kali. Surah Al-Falaq ni dulu tadika pasti pun belajar dah Ustaz. Yalah tadika pasti belajar. Tapi lah tak buat kan. Dengar imam baca kat masjid khulullah falaq. Allah, aku pun boleh jadi imam kan. Kita cakap kat orang kita pandai kan. Kita cakap kat orang kita pandai. Benda tu. Dan surah An-Nas, penyakit was-was tak akan sampai kepada kita. Kenapa 3 ni Ustaz? Tak ada lagi yang panjang kau Ustaz. Bagilah yang panjang-panjang sikit. Ustaz bagi yang pendek-pendek, bagi panjang lagi. Dia kata panjang. Apa Ustaz bagi panjang-panjang? Kami bukannya belajar pondok, kami bukannya mengaji tahfiz, kami bukan. Ustaz tu salah bagi panjang-panjang. Bagi yang pendek-pendek sudahlah. Kita bagi khulullah. Apa Ustaz bagi khulullah? Pendek sangat. Ustaz kan kami tak tahu sangat kan? Itulah manusia tuan-tuan. Itulah manusia. Ya, bukan tuan-tuan orang lain lah. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, muslimin muslimat. Nabi pernah kena sihir, saya cerita tadi. Tapi tak cerita macam mana Nabi kena sihir, nanti saya cerita. Malaikat bagi dekat Nabi. Nabi apa? Nabi Muhammad lah, Nabi kita. Ya Rasulullah, hang tolong baca ayat ni. Bila hang baca ayat ni, hang akan baik daripada sihir. Ayat apa? Surah tadi lah, Ikhlas, Falaq, An-Nas. Baru ni saya ada cerita dah tuan-tuan tentang soalan-soalan ni. Ada 2-3 orang yang dah tengok live ni. Saya takut dia kata ustaz yang sama sebab live tu saya kena padam. Sebab saya kena padam pasal copyright. Saya buka lagu. Sebelum saya nak live tuan-tuan, saya buka lagu sikit. Lagu tu lah, lagu Arab tu. Kemudian Facebook ni dia detect yang saya ni dengar lagu, dia ban terus. Jadi saya padam live tu, saya kena buat sekali lagi kan. Tapi tak apalah, banyak tambahan daripada hari tu. Sahabat yang tengok hari tu ni dia ulang sikit-sikit. Nanti benda-benda yang baru pula saya bawa. Baik. Bila Nabi kena sihir, malaikat ajak kepada Nabi 3 surah ni, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nabi baca 3 ni baik daripada sihir. Tuan-tuan nak baca apa panjang-panjang? Baca 3 ni sudahlah. Boleh baik kan Ustaz? Boleh lah baik. Nabi baca baik. Dan nak baca panjang-panjang boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Bacalah apa pun. Asalkan kita baca kerana Allah. Kita baca kerana nak menyembuhkan penyakit kita di dalam tubuh badan. Tapi 3 benda ni jangan tinggal. Surah 3 qul ni jangan tinggal. Baca tuan-tuan hari-hari. InsyaAllah mencegah daripada kesakitan. Baik, tuan-tuan boleh happy lagi tak? Hadu tengok ni boleh pergi tak? Boleh pergi, saya nak sambung satu lagi soalan. Kalau tak boleh kita nak berhenti lah. Allah Saidin Osman. Ada tak? Boleh tak komen sikit? Tuan-tuan nak pergi lagi satu soalan ke? Ataupun nak stop dah Ustaz, pening kepala dah kan? Kalau tak ada komen ni maksudnya tuan-tuan tak tengok lah. Tuan-tuan buka-buka, tuan-tuan pergi tengok TV lah kan. Saya nak berhenti lah. Kalau ada lagi, boleh tak? Ada masuk komen tengok. Kalau nak kita bagi satu lagi soalan. Kalau tak ada kita berhenti lah. Macam diam ni. Dan kita berhenti ya. Okay, selamat datang. Tak ada komen ni. Tak ada komen, kita berhenti lah. 10:30.
Ada tak? Kita nak sambung lagi ke satu soalan ke kita nak berhenti dah? Kalau nak sambung, saya sambung lagi satu soalan. Kalau nak berhenti, kita berhentilah. Tuan-tuan ada nak buat kerja ke? Tak apalah, saya sambung satu soalan lah. Saya sambung nanti, boleh share-share nanti. Orang yang tak tengok live pun tak apalah, dia boleh tengok seterusnya kan. Baik. Soalan yang terakhir. Masyarakat Malaysia pernah heboh memperkatakan tentang pameran hantu yang berjaya menarik ramai pengunjung. Soalan, adakah yang dipamerkan itu hantu sebenar? Adakah hantu boleh ditangkap, dibunuh dan diawet sedemikian rupa untuk dipamerkan? Sekiranya mereka dapat diperlakukan sedemikian oleh manusia, tidakkah mereka marah? Dua soalan tuan-tuan tentang tangkap hantu. Betulkah hantu tu yang sebenar ataupun tuan yang tangkap tu yang hantu? Ataupun bohong tuan-tuan, betulkah hantu boleh dalam betul? Tuan-tuan mesti selalu duk dengar cerita-cerita macam ni kan. Soalan yang kedua ni, adakah hantu tu boleh tangkap ataupun tipu saja? Kan? Baik. Dia ada dua versi jawapan. Jawapan yang pertama, kalau mengikut Al-Quran dan juga hadis, dan beberapa jumhur ulama berkaitan dengan tangkap jin, bubuh dalam botol, betul ke tak betul? Tuan-tuan, jawapan pertama, jawapannya tidak boleh. Tidak boleh. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Dan kami jadikan jin ini daripada api. Maka dalil yang kuat. Macam mana kita nak tangkap api? Kan? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dan dalam keadaan yang kamu tidak dapat melihat mereka. Ini sahih dalam ayat Al-Quran. Maka kita tidak dapat melihat mereka, mereka dapat melihat kita. Kita tak boleh tengok mereka, macam mana kita nak tangkap mereka? Tuan-tuan boleh tengok tak sakit kepala? Tuan-tuan tak boleh tengok, macam mana tuan-tuan nak tangkap sakit kepala dalam botol? Tuan-tuan boleh bagi jawapan tak? Tak boleh. Itu yang pertama jawapan. Maka tidak boleh, tidak benar menangkap hantu bubuh di dalam botol. Jawapan yang kedua, benar. Benar ni, siapa yang kata benar? Saya tak kata tuan-tuan. Ulama tak kata tuan-tuan. Hak kata boleh tangkap hantu bubuh dalam botol, siapa dia tuan-tuan? Siapa dia? Orang yang tangkap tu Orang yang tangkap hantu tu yang bubuh dalam botol, dia yang kata hantu boleh ditangkap bubuh dalam botol. Nabi kata tak boleh, Allah Ta'ala firman kata tak boleh. Dia kata boleh. Dia boleh tangkap hantu bubuh di dalam botol. Dia saja kata boleh tuan-tuan. Jadi ada tak orang percaya boleh masuk hantu dalam botol? Ada. Jadi macam mana tu ustaz? Baik. Tuan-tuan nak percaya ke? Tak percaya ke? Terpulang kepada tuan-tuan. Dan tak wajib percaya ke atas hantu bubuh dalam botol pun. Kalau tanya saya sendiri, saya berpandukan guru-guru, saya berpandukan hadis Al-Quran dan juga beberapa pendapat ulama. Maka benda tu tak ada. Benda tu tak ada. Tak boleh nak bubuh dalam botol. Sebab apa? Jin pun tak boleh nampak macam mana kita nak bubuh di dalam botol. Kan? Tu soalan tadi kan. Adakah pameran-pameran ni benar? Hantu yang sebenar ataupun hantu yang tipu? Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan satu soalan lah. Tuan-tuan pun boleh jawab ya. Tuan-tuan jawab dalam hati. Sudahlah nak komen-komen. Kita tuan-tuan, bila bunuh jin, ulang yang saya cerita tadi, kita bunuh, kawan-kawan dia mesti marahnya. Kawan-kawan dia akan bunuh kita balik ataupun menyakiti kita seperti mana kita menyakiti kawan-kawan dia tadi ni. Dah kalau kita tangkap dia buh dalam botol, buh kat pasar malam, awak kawan-kawan dia tak reti marah. Kawan-kawan dia tak boleh nak mengamuk. Dah tu ustaz, buh dalam botol, nampak ustaz macam hantu, nampak pocong ustaz. Siapa yang kata pocong tu hantu? Betul ke hantu rupa macam tu? Dan betul ke dalam tuan tu? Tak tahulah ustaz. Hak yang menega tu lah cerita. Sebab tu saya kata hak yang boleh bubuh dalam botol ni siapa dia? Orang hak tangkap tu saja boleh. Hak lain tak boleh.
Macam mana nak tangkap tuan-tuan? Nak bubuh dalam botol pula. Tahu kan dia dalam botol? Tidak ada. Kan pendapat-pendapat ulama tidak boleh bubuh. Kita nak pastikan yang tu adalah jin. Buat DNA. Pergi makmal tengok betul ke hantu. Oh susah lah kata ustaz. Susah. Dah tak ada benda tu kan. Tak boleh. Kita menghalau saja. Kita halau dia. Kan. Kemudian. Bentuk khusus adalah rupa asli yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Tu rupa jin tak boleh dapat dengan asli tuan-tuan lah. Bayang-bayang boleh. Sikit-sikit boleh. Terbayang nampak dia lintas. Itu boleh. Kan. Tapi jarang lah selalu dia akan usik-usik goyang-goyang perabot macam tu ya. Tolak kerusi macam tu ya. Namun demikian Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan mereka menjelmakan diri mereka menjadi. Baik, ada beberapa binatang yang boleh dia bukan jin, dia boleh jadi macam beberapa binatang lah. Dia boleh menyamar. Antaranya tuan-tuan, ular berwarna hitam. Tuan-tuan ambil catat nah. Yang kedua anjing hitam. Yang ketiga burung. Yang keempat kalajengking. Yang kelima dan sebagainya. Itu dan sebagainya. Maksudnya jin ni dia boleh menyerupai binatang. Ustaz, kucing boleh tak kucing? Kucing wallahu a'lam. Paling selalu yang jadi adalah kepada binatang serangga dan juga Allahumma salli ala Muhammad, ular yang tadi saya sebut ni. Banyak dia akan jadi macam itulah, dia menyerupai. Jadi kita tak tahu lah ustaz. Kan kita tak tahu lah mana ular mana jin. Sebab tu bila jumpa binatang ni jangan terus bunuh. Kan kecuali binatang tu dah serang kita dah. Ular tu dah tarik nak patuk dah, nak betul-betul nak patuk dah. Kita ni duk pegang cangkui. Duk pegang golok duk kemas belakang rumah. Dia betul-betul nak patuk dah. Kita pun sabar. Jangan biar ular tu patuk dulu, kita tanya selotok dah. Tak jadi tak jadi tuan-tuan, tak boleh. Yang tu bunuh tu ni yang ular duduk sengak-sengak tu lah. Kita persoalkan dia dulu. Baik. Terdapat makhluk halus yang tidak boleh dibunuh kerana mereka diberikan umur yang panjang. Ni soalan bunuh pula dah. Bunuh jin. Saya cerita tuan-tuan. Ni pula nantilah saya sambung tuan-tuan lah. Berkaitan dengan bunuh jin boleh ke tak boleh kita nak bunuh jin ni. Kan? Allah Ta'ala izin tak kita bunuh jin. Baik. Saya ingat setakat tu saja. Saya ingat. Tuan-tuan ada soalan tak? Kalau ada soalan tuan-tuan masuk. Kalau ada soalan saya jawab. Tak ada, kita habis dekat sini. Ada soalan tak? Saya bagi start 2-3 minit. Tengok turun lah sekali ni. Maksudnya tentu tak ada soalan lah tu. Ada soalan tak? Tak ada soalan tuan-tuan? Turun lah tu. Dia tak ada soalan lah. Ada tak soalan? Okay, saya ingat tak ada kot. Yang baru masuk ni boleh tengok ulangan lah. Nak balik live. Boleh tengok ulangan. Kalau daripada awal lebih kurang berapa sejam dah tuan-tuan. Adalah lebih kurang sejam kan. Beberapa soalan. Nanti kita akan sambung tuan-tuan, insya-Allah lah 3-4 kali lagi. Selamat datang Khairuddin Abu Bakar. Ini sepupu. Ada dia nak balik pula. Ada soalan tak tuan-tuan? Boleh tanya. Kau soalan saya ni lambat sampai dekat tuan-tuan. Kan? Ada soalan boleh tanya tuan-tuan. InsyaAllah lah. Yang boleh kita jawab, kita jawab. Habis dah nak tunggu soalan lah. Ada soalan tak? InsyaAllah tuan-tuan, nanti saya nak share petua dan juga doa darah tinggi dan juga panah baran. Ada petua dan doa bagi orang yang darah tinggi, panah baran, ada nanti saya bagi. Cuma nanti live berkaitan dengan darah tinggi dan juga panah baran, tuan-tuan sediakan ayam.
Sebab kita nak buat ayat. Kan saya baca ruqyah dekat sini, tuan-tuan tak ada ayat kat sana, ayat tu jadikan amalan. Tuan-tuan tak sampai lagi ni saya cakap ni kat tuan-tuan kot. Pasal view tu ada. Tapi tak ada komen apa pun. Tak ada lah kot, saya ingat soalan. Baik tuan-tuan. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang, apa yang lemah datang daripada diri saya sendiri. Sekiranya ada kesalahan, tuan-tuan boleh tegur saya. InsyaAllah tuan-tuan boleh beri teguran kepada saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.